GH Boy tak akan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua fans Harimau Malaya? Kita jumpa lagi, masih lagi di Bumi Kelantan. Kita bawakan konten-konten khas berkenaan dengan Kelantan United dan Kelantan TRW juga. Mana yang kita dapat lah, mana kita sempat kan. Sebab tak lama kita kat sini. So hari ni kita bawakan kepada anda, kira otai jugalah boleh kata otai fans Kelantan The Red Warrior dari zaman 2009 lagi, sebelum era TRW lagi. So kita bersama dengan Abang Amran. Betul ya? Amran ya? Betul. Alright, Amran. Kita berada di Real Sport Pangkalan Cepa. Kita datang semata-mata nak kongsi cerita dengan fans Kelantan. So, sihat? Alhamdulillah, sihat. Boleh ceritakan selain daripada minat bola tu, di luar bola apa buat full time sebenarnya? Lebih pada bola. Kalau sukan lebih pada bola. So boleh ceritakan dari era bila bermula sebagai fans yang boleh katakan fanatik ni lah, sokong Kelantan ni, zaman bila? Saya ni sebelum jadi Atlas tu mengikut perkembangan semasa Kelantan terjerumus dalam Piala FAM. Oh, 2004 2005 tu. Masa tu lah, tapi ada kadar je masa tu. Selepas era kebangkitan tu baru rasanya 2009 kot. 2009 zaman Peter Butler, lepas tu diganti oleh Sultan Aden, pernah juga masuk final Piala FA lawan Selangor juga, saya ingat lagi kalau 2009 tu. Alright, so era itu belum ada Ultras. Belum lagi. So Ultras Gate H, nama memang dari awal memang Gate H tu. Nama sebelum tu Red Mania. Red Mania. Lepas tu kita rebranding balik. Tukar nama kepada GH Boy. Boleh ceritakan sikit penubuhan ahwal Red Mania tu setakat yang abang ingat, ringkas. Okey, seingat saya lah, penubuhan Red Mania tu hasil daripada founder lama. Itu pun daripada payung UM lah. I see. Payung Atlas Malaya, tubuhkan Kelantan punya Atlas. Lepas tu dalam 2 ke 3 tahun barulah kita tukar nama kepada GH Boy. Penubuhan tu atas permintaan fans-fans Kelantan sendiri yang nak ada Ultras, ataupun abang rasa memang abang sendiri yang nak tubuhkan sebab perlunya ada tim macam tu, fanatik? Tak ada. Di awal penubuhan tu memang mendapat tantangan hebat daripada penyokong. Terus nyanyi je, mula-mula okey lah, dia boleh terima lagi nyanyi lagu Samad Sultan tu. Lepas tu terus kena baling air. Serius? Ya. Okey. Maksud dia tak bermula dengan baik lah. Sebab saya ingat kalau dekat mana-mana ada beberapa negeri yang ada masalah yang sama juga. Contoh dekat Selangor pun rasanya ada dua geng gendang. Berlaku yang sama dekat Kota Baru. Di awal penubuhan tu ada lah, sebab dulu Kelantan ada 2 penyokong yang dikiranya kuat lah. Yang pakai rebana tu bang? Pakai rebana tu. So macam mana proses nak diterima tu? Berapa lama proses sampai tim fan lain boleh terima? Pernah lah nak bekerjasama, tapi tak boleh lah. Culture kita orang ni lain, dia orang lain. Jadi kita ambil hal masing-masing, cuma tak ada masalah lah dari segi nak komunikasi tu. Tak adalah bergaduh kan? Tak ada bergaduh. Cuma kaedah tu mungkin tak kena lah kan? Yeah. Okey. Saya bila cakap pasal fan Kelantan ni, rasanya semua orang pun ada pendapat yang sama, sebab dia punya fanatik tu memang luar biasa lah. Kalau cakap je, kalau masuk final, stadium besar mana pun mesti boleh penuh. Abang sendiri rasa apa keistimewaan fans Kelantan ni? Fan Kelantan ni memang die hard. Memang betul-betul fanatik. Lepas tu fanbase memang besar. InsyaAllah lah, kalau kena dengan cara, fan mungkin datang balik dekat stadium. Mula dapat keyakinan balik. Yeah. So masa mula-mula ada Gate H Boys tu, dia ada penerimaan untuk penyertaan tu macam mana bang? Cepat ke ataupun orang tengok dulu baru nak masuk, macam mana? Orang muda cepat je, tak ada masalah. Saya ingat 2000 memang ramai masa tu. Sebelum Kelantan selepas Kelantan naik 2012, masa tu GH Boy betul-betul meletup lah. Dari segi penerimaan penyokong pun ramai orang muda masuk. Tu sehinggalah tahun kejatuhan lah.
Masa tu zaman Tan Sri Anwar Musa. Di akhir di akhir pelibatan beliau, masa tu Kelantan jatuh, masa tu lah GH Boy pun turut terkesan juga. Penyokong dekat stadium pun berkurangan. Okey, kalau dari segi Ultrasnya pula ni macam mana? Kalau dalam setiap Ultras tu kan dia mungkin ada lagu-lagu berbeza, koreo-koreo dia. Siapa dalam Ultras Gate H ni siapa yang buat bang? Tengok. Abang nak kecek Kelantan pun tak apa. Boleh. Dia orang boleh faham. Okey, lagi molek. Okey, sama-sama je buat lagu ni. Siapa ada idea, dia bagi. Lepas tu kalau okey baru kita proceed. Dulu kita banyak ciplak daripada seberang Tengok dia orang punya lah. Sekarang ni tak kita lebih kepada kita punya identiti sendiri. Lepas tu atas kreativiti masing-masing lah. Tengok Komrak tu bagi lagu yang mana kena dengan jiwa Kelantan tu, kita akan ambil. Tapi sebagai Ultras dia mesti rasa bangga kan bila fan yang luar, yang biasa, fan biasa pun nyanyi sekali. Ya. Abang biasa tengok dekat KB penerimaan fan-fan lain macam mana? Okey, alhamdulillah GH Boy sekarang ni dah manage semua penyokong dekat Kelantan. Sebab dulu kita ada geng gendang kan. Geng gendang dah tak ada, sekarang ni dah ada GH Boy saja. Kira macam leader lah kan. Dekat Kelantan ni GH Boy lah leader untuk TRW. Alright. Sebab abang dah mula dari zaman 2009 macam tu, abang mesti tengok era tinggi, era jatuh. Adakah Ultras Gate H Boys sentiasa support walaupun pada keadaan tengah jatuh macam tu? Sentiasa support, cuma banyak dan kurang je penyokong yang datang ke stadium. Tapi tetap ada di mana-mana. Macam pasukan pengurusan sendiri, mungkin masa tengah time tak sedap tu fan bising, marah-marah, ada tak usaha daripada pihak pengurusan bercakap dengan Ultras ke, nak bagi keyakinan, berkomunikasi antara pengurusan dengan Ultras? Selalu ada? Sebab masa tu kan COVID 2 tahun kan. So masa tu memang tak ada pelibatan langsung dengan pengurusan. Bermula pada tahun lepas dah adalah communication dengan pihak TRW. Yang mana boleh bekerjasama, kita boleh kerjasama. Cuma Ultras ni kita tidak terikat dengan TRW. Kita bergerak dengan cara sendirilah. Yang mana baik kita support, yang mana kurang kita akan buat tegur ya. Yang baiknya antara yang positif saya nampak Bos Zam Saham beberapa kali juga dia upkan post Gate H dekat dia punya Facebook, menunjukkan dia pun ada support untuk Ultras. Abang tengok macam mana pendekatan Bos Zam Saham? Boleh lah maknanya dia boleh penerimaan dengan GH Boy tu dia okey, tak ada masalah. Dia PH jiwa lah, apa kehendak Ultras dia tahu. Dia pun tak pernah nak bagi tiket percuma. Dia dah tahu dah. Kita orang punya rule kan. Jadi kita orang ni tak ambil tiket, pakai duit sendiri. Tak ada masalah. Kita tak ada pasal langsung. Itu yang saya antara nak tanya ni. Kebanyakan Ultras ni dia akan follow semua game, away day pun pergi, tapi pakai duit sendiri, risiko sendiri. Abang rasa apa yang abang pernah buat dalam bola sepak ni, sokongan tu berbaloi tak abang dengan pengorbanan yang sebagai seorang Ultras tu? InsyaAllah berbaloi. Kepuasan kata. Kepuasan tu dari segi abang nampak macam mana? Adakah tim menang tu baru puas, ataupun abang rasa dapat hadiah, dapat bagi sokongan tu sendiri dah puas dah? Kalah pun tak ada masalah, sebab masa game kita kalah kepada Johor dekat Kota Baru Piala Malaysia tu, Komrak enjoy je, tak ada masalah. Kita siap boleh celebrate lagi, nyanyi sama-sama dengan fan lain, kita ajak fan lain nyanyi lagu Samad Sultan bersama. Player pun datang dekat kat kita buat permohonan maaf. Kita orang pun okey lah. Kita pun sedar kita ni tim bajet, kita kena sedar lah setakat yang mampu saja. Lagi satu dalam proses pembaharuan kan. Apa yang abang paling, kalau boleh pilih lah satu kenangan paling manis sepanjang dalam Ultras ni, sepanjang jadi kapur ni, apa abang paling best, momen paling best? Masa kita menang ni treble tu. Masa tu okey, walaupun Ultras masa tu tak adalah berapa ramai sangat, tapi
aura masa tu kita yakin ingat sampai sekarang ni. Boleh ceritakan macam mana rasa dia kalau ada kat stadium tu? Masa tu sebab selalu menang kan? Menangis tu biasalah. Yang penting apa ni, susah nak jumpa tu peristiwa macam tu. Kita ibarat apa ni, jaga-jaga berlaku kita angkat piala ni, dan sampai sekarang pun kita masih lagi tak jumpa rentak lagi untuk kita nak kembali kepada zaman treble tu. Tapi kita mengharapkan pada suatu hari nanti kita dapat merasai lagi lah suasana macam tu. Okay, ni ada soalan sensitif sikit lah. Macam Ultras Kelantan akan sokong tak Kelantan United? Macam mana Viral ni benda ni viral pun tetap viral. Kalau abang pergi dekat stadium pun abang akan dapat jawapan. Nampak game yang last tu macam tegang ke? Rival selamanya. Tak boleh buat bincang bang. Maksudnya macam Liverpool Everton. Tapi dengan pangkal nama yang sama, Kelantan TIW dan Kelantan United, tak boleh nak menyatukannya? Tak boleh bang. Dia macam mana rasa dia bang? Kalau Ultras lah, kalau Ultras memang kita tak akan ada persokongan yang berbelah bahagi. Kita akan tetap setia pada satu, iaitu TIW. Itu je sahaja. Tapi kita tak akan, kalau setakat kita perang poster dengan KU tu, benda tu sebenarnya perkara biasa. Dari bola sepak, mana-mana negeri pun memang biasa je poster rival ni. Tak ada masalah. Tapi memang rival ni sampai ke sudah. Tapi macam mana kalau ikut orang dekat Kelantan ni, yang sokong Kelantan United tu siapa? Yang sokong Kelantan TIW tu siapa? Yang tu wallahualam bang. Tapi dia orang pun ada penyokong. Tapi di kalangan penyokong neutral mungkin dia orang rasa tak ada masalah kot nak sokong Kelantan United. Tak ada masalah kot. Andai katalah contoh separuh akhir Piala Malaysia, Kelantan TIW tersingkir, Kelantan United masih lawan, contoh jumpa dengan tim yang besar lawan Pahang dekat Stadium Kota Baru, Kelantan United cakap, "Ayuh rakyat Kelantan penuhkan Stadium Kota Baru." Pun takkan turun. GH Boy tak akan turun. Wow. Antara heated macam pernah situasi berlaku ke antara Ultras KU dengan Ultras TIW, pernah bertembung ke? Ultras KU tak ada. Dia orang tak ada Ultras. Tak ada masalah. Belum saya ada pun Ultras. masih okey je. Yang kerja dekat KU ke fan-fan dia orang pun semua member saya. Cuma bila masuk stadium tu, feel dia tak dapat lah. Tak boleh. Dalam stadium saja kita panah, dekat luar tak ada masalah. Biasalah tu bola sepak. So dia akan rivalry antara Kelantan TIW dan Kelantan United tu akan jadi macam Everton dengan Liverpool lah. Ambil contoh terdekat. Saya ada buat interview dengan coach B Satyanandan baru-baru ni lah. Datang rumah dia, tanya pasal pengalaman dia bola. Antara yang dia kongsi adalah kalau pada dia personally, fan yang dia rasa terbaik adalah fans Kelantan bang. Sebab dia rasa bila dia turun ke padang tu ada tentera-tentera di belakang yang sentiasa bersorak untuk dia. Dia pergi mana, Perak ke Pahang ke, tak pernah putus ada fan Kelantan. Jadi abang tengok bila orang cakap tentang kehebatan fan Kelantan ni, abang rasa apa? Apa abang komen abang terhadap apa yang bisa Satyanandan cakap tu? Betul lah tu. Abang rasa sendiri pun memang fan Kelantan antara terbaik di Malaysia. Di mana-mana saja pasti berada. InsyaAllah abang yakin pada suatu hari nanti penyokong akan comeback balik. Tapi yang macam Satyanandan kata akan ada macam warrior kat belakang ni yang sentiasa bersorak bersungguh-sungguh. Abang sebagai Ultras, orang yang kira lead lah untuk fan lain bersorak, abang rasa tak sumbangan abang untuk naikkan semangat player? Ya ada. Banyak game lah, banyak game. Sudah lalui dah momen macam tu. Fan memang akan tu nyanyi bersama. Tak ada masalah. Janji pasukan Kelantan hebat seperti dulu. Lagi hebat lagi, dia akan support. Abang nampak lah, maksudnya sorakan abang tu efektif bagi semangat tambahan kepada player. Ya, sangat nampak. Mesti. Okay, ini soalan sensitif sikit bang okay. Tapi abang bagi pendapat peribadi je lah. Dulu kalau orang kata fans Kelantan ni yang paling ganas lah, yang paling liar lah. Orang kata
akan bergaduh punya lah. Tapi selepas ada Ultras, antara kebaikan dia kan ada macam bagi satu konsep baru yang fan ni lebih kepada menyokong, lebih kepada bersorak. Macam mana abang nak betulkan tanggapan orang yang kata fans Kelantan macam agak ganas ke macam mana? Abang pernah dengar sendiri? Dah pernah, tapi rasanya tu dah katanya cerita lama. Kalau cerita zaman sekarang ni rasanya dah tak ada. Saya rasa pada zaman Tan Sri Anwar Musa pun dia dah mula dah ubah minda penyokong daripada ganas supaya jadi penyokong yang lebih baik lah. Dan sehingga sekarang saya tengok penyokong pun dah tak mula ganas. Kalau ada pun sikit-sikit halalkan lah. Itu standard lah. Itu standard. Saya rasa tak liar lah sekarang ni. Abang nampak macam Ultras adalah sebahagian daripada orang pihak yang membantu perubahan tu, perubahan mentaliti fan jadi lebih positif. InsyaAllah kalau dekat gig kami tu, kami akan pantau sebaik mungkin. Saya rasa pun dekat gig kami tu semua penyokong dah macam sama dah dengan kami dah. Tak ada baling botol, tak ada buat perkara-perkara yang menyalahi peraturan dari stadium lah, tak ada lah. InsyaAllah tak ada. Itulah pengalaman saya sendiri tahun lepas masa Piala Malaysia tu sempat datang TRW lawan JDT. Alhamdulillah memang tak ada apa berlaku pun kan. Dah semakin matang dah kan. So kalau ikut setelah sekian lama mungkinlah Kelantan TRW lawan JDT tu macam mengimbau balik kenangan, stadium penuh balik kan. Apa abang rasa masa tu? Macam nostalgia ke apa? Rasa syok lah. Sebabnya apa ni, memang dah lama sangat, dekat 4 ke 5 tahun rasanya stadium tak penuh. Masa tu Covid pun melanda 2 tahun, memang off terus stadium. Rasanya masa lawan JDT tu dah teringat balik lah, imbau kepada zaman treble tu. Si ada tifo tu kan? Si ada tifo. Rajin kita buat. Okey bang, yang terakhir boleh tak bagi harapan abang terhadap fan Kelantan, Gate H Boys ni untuk lebih pada masa hadapan lebih dikenali ke apa? Nombor satu, pesanan Gate H Boys kepada pengurusan lah. Buat kerja baik, insya-Allah. Penyokong akan sentiasa berada di belakang, tak kira lah game away day ke home. Kalau dengan syara, insya-Allah kita akan mendapat keputusan yang sangat berkualiti. Pesanan kepada penyokong, support sepenuh jiwa untuk tim TRW kita sehingga kita akan capai satu kemenangan yang mutlak pada suatu hari nanti, insya-Allah. Mana tahu kita boleh standing dengan JDT. Betul. Untuk yang dah lama tak datang stadium, abang panggil balik dah bang. Panggil. Yang mana masih lagi dekat rumah tu belum ada keyakinan diri tu, ayuh kita turun je stadium. Saya tengok player tahun ni pun macam lebih baik daripada tahun lepas lagi. Coach Korea lagi. Coach Korea lagi, tapi adalah sikit slow sikit dari segi nak umum player tu. Tapi kita halalkan lah, insya-Allah. So itu saja buat kali ini, konten bersama wakil daripada Gate H Boys Ultras Kelantan. Memang seronok lah kalau kita berada di Stadium Kota Baru melihat dia orang punya semangat tu lain daripada yang lain. Fan biasa pun dah semangat, ini kan pula Ultras mereka. So kalau anda belum pernah berkunjung ke Stadium Kota Baru, bolehlah masukkan dalam wishlist tahun ni nak pergi ke Kota Baru kan, tengok geng. Sebab sekarang bola dekat Malaysia pun dah semakin matang, dah tak ada gaduh-gaduh dah. Kita lebih boleh kepada buat kawan. Okay, so support kami juga di Harimau Malaya, subscribe YouTube channel kami, follow semua social media kami. Jumpa lagi untuk konten seterusnya. Assalamualaikum, bye bye.